Apa kita nak buat malam ni ialah kita nak buktikan bahawa student matematik tingkatan 3 ada IQ 180. So ni kita punya apa dia panggil, dalam sains dia panggil hipotesis. So ni kita punya hipotesis that hipotesis kita form 3 students yang ambil matematik, yang ambil matematik yang ambil matematik yang ambil matematik ni ada IQ 180. Ni kita punya apa dia panggil, hipotesis. Now kita tengok ni matematik form 3. Ni anak saya tadi dia minta saya tolong ajar sebab dia ada chapter 1, 2, 3. Yang ni dia tak faham. Chapter 3 ni dia belajar consumer mathematics, dia belajar savings and investment, credit and debt dalam chapter 3. Ada 50, 86 tolak 50, ada 36 muka surat chapter 3. Dan semuanya dia ada berapa chapter? Dia ada 9 chapter. Okey. So ni dalam perkiraan kita satu tahun ada 365 hari. Okey. Hari Ahad ada 52 lebih kurang. Hari Sabtu ada 52. Ni lebih kurang 104. So lebih kurang kata satu tahun tolak Sabtu Ahad ada 250 hari. Okey. So lagi 50 hari tu katakanlah cuti, sakit, raya, apa. So satu tahun tu sekolah katakan 200 hari. 200 hari sekolah. So total hari sekolah 200. Now student ni dia ada apa dia panggil dan dia ada belajar. Lepas belajar dia ulang kaji. Kali pertama ulang kaji kali kedua. So katakanlah student ni nak ulang kaji the whole buku matematik tadi. Balik dia ambil masa 60 hari. Yang pertama. So bila dia ulang kaji lagi sekali, katakan dia ambil 30 hari. Now kita mungkin kalau student ni tak pandai, dia akan ulang kaji kali ketiga dan keempat. Kita ignore lah student yang tak pandai ni. Kita fokus on student yang pandai saja. So 90 hari, 200 tolak 90. Maksudnya dia ada untuk belajar dia 110 hari. Student ni ada 110 hari untuk belajar. Lepas tolak Sabtu Ahad, tolak cuti,
tolak waktu ulang kaji, dia kena belajar 110. Now, student ni ada 8 subjek. So, 110 bahagi 8, berapa tu? Berapa katakan 8 kali 8 is 8 kali 8 kali 10 ialah 80. Lepas tu 8 kali 5 ialah 40. 80 campur 40, 120. Lebih kurang lah. 110 ni lebih kurang 120. So, student ni ada 15 hari satu subjek untuk belajar. So, 15 hari, tadi kita tengok buku tu ada 9 chapter. So, 15 hari bahagi 9 chapter. Katakan 10 chapter lah. So, satu hari student tu ada, satu chapter student tu ada 1.5 hari untuk belajar satu chapter. So, student tu dia kena belajar satu chapter 1.5 hari. Okey, tadi kita tengok ya. Chapter tu tentang apa tadi? Investment lah, benda semua. So, chapter 3, kita tengok chapter 3. Chapter 3, investment semua. Consumer Mathematics, Savings and Investment, Credit semua. Apa dia belajar? Dia akan belajar pasal saving and investment. Dia akan belajar pasal credit and debt management. Ni matematik lah. So, mula-mula dia akan belajar pasal saving and investment. So, dia belajar apa dia saving account, apa dia fixed deposit, apa dia current account. Lepas tu dia belajar pula share. Tak susah ni. Dia belajar satu paragraf je, dia dah pandai pasal share. Unit trust. Dia belajar lagi satu. Tadi dia share, nak faham unit trust ni dia kena faham share terus. So dia belajar second paragraph. Dia belajar second paragraph, dia dah pandai pasal unit trust dan pandai pasal share. Lepas tu real estate ni susah sikit. Dia 2 paragraph. So bila dah belajar 2 paragraph ni, dia pun dah pandai pasal real estate. Ni macam this particular football team lah. Dia belajar macam mana nak score goal 4 kali. Lepas tu dia terus masuk match. Lepas tu dia cuba nak score goal. So kita tengoklah sikit macam mana dia cuba nak score goal. Baju merah tu. Tim apa entah. That's a half decent try. Yes, that's up for Firmino. Chase. Jordan Henderson. Going for goal. It's anyone's ball. It is. So kalau belajar macam ni 4 paragraf ni, lepas tu kita belajar pasal share ni semua super macam kita tim tadi pandai score goal lah. So, lepas kita dah belajar 4 paragraf ni, kita dah ready untuk brainstorm. So, dia pecahkan pada group. Lepas tu dia pun kira lah apa ni semua. Pasal tadi dia dah pandai kan. Dah belajar pasal share, pasal unit trust, pasal real estate. Dia dah boleh cerita dah pasal real estate apa semua ni. Nasib baik tak ada forex, tak ada komoditi, tak ada
cryptocurrency semua. So lepas tu dia bawah topik ni dia akan belajar pasal simple interest, dan kemudian dia akan belajar pasal simple interest ni ada 3 ni. Lepas tu what is the impact simple interest on result of changing the savings period. Lepas tu dia belajar compound interest pula. So belajar compound interest, macam nak calculate compound interest. Lepas tu ada example sikit, ada example. Dan lepas tu dia masuk dalam Islamic banking. So tadi dia ada savings, fixed deposit ni dia tak cakap pula ni conventional banking ke Islamic banking. Tiba-tiba sini ada Islamic banking pula. So ada ke saving ke dalam ni? Ke saving tadi yang bukan Islamic? Tengok pula. Lepas tu terus, what do you understand by return on investment? So tadi ni cerita pasal saving apa semua ni, unit trust, real estate. So sekarang ni kita cerita pasal return on investment pula. Lepas tu ni saving tadi, cerita pasal saving. Ni pasal Islamic banking lah, return on investment. Lepas tu unit trust. Lepas tu unit trust pula. Ni apa semua. Ni ingat ni dia kena belajar dalam masa 1.5 hari tau. Dia kena belajar, dia kena tahu apa ni. Ni real estate pula. So dia compare pula ROI real estate tadi, ROI Islamic banking. Lepas tu dia kena tahu pula ada legal cost, ada stamp duty, ada agent commission. So kalau dia nak buat maths dia nak buat matematik ni, dia tak faham apa dia capital gain. Capital tu apa? Capital gain tu apa? So dia kena faham konsep tu dulu. So adalah 1.5 muka surat ni cerita pasal konsep dia. So lepas 1.5 muka surat ni dia pun dah faham lah apa dia total rent, apa dia capital gain, apa dia total return. So yang ni revenue, yang ni capital. Lepas tu ROI dia kira macam mana. So 1.5 muka surat lah dia ada untuk fahamkan konsep ni. Dan lepas tu lompat ke lain. Lepas tu dah ada mind test. Dia kena faham juga. Kena tengok location. So lepas tu kena tengok apa ni, political situation pun ada. Lepas tu apa faktor nak consider sebelum buat investment. Adalah setengah muka surat. So lepas tu dia kena belajar. Ni baru investment je Pak ni. Lepas tu mana pula? Ni still investment ni Pak lagi. Ni pun still investment. Ni masih saving and investment lagi. Lepas tu ni cerita pasal property punya example pula. Ini dia kena belajar dalam masa 1.5 hari semua ni. Lepas tu baru masuk credit and debt management. So cerita pula credit and debt management. So sama aja nak buat matematik ni dia kena faham dulu konsep dia. Kalau tidak nanti keluar terminologi ni kita pun tak faham. Ini pula ada outstanding balance. Dalam debt ni dia ada outstanding balance. Tadi dalam saving tadi tak ada outstanding balance. Lepas tu period subject tu financial charges. Okey. Lepas tu ada interest charge. Lepas tu ada late payment charge. So macam mana benda ni lain daripada interest dalam saving? So budak tu memang kena betul-betul faham lah all this terminology. Kenapa dalam debts dia ada pula late payment charge, kenapa dalam saving tak ada late payment charge. Macam-macam tu semua. So budak ni tadi so lepas tu saving besar panjang cerita. Semua ada 36 muka surat. Dan lepas dia buat berapa example, semua sekali ada lebih kurang 21 example, kata 25 example lah. So lepas 25 example dia buat, dia pun dah pandai lah bab ni. Consumer mathematics, savings and investment, credit and debt, kan? So dia ada
Berapa hari tadi? 1,5 hari. Okay. So, first kita kena ingat tau, zaman kita orang dulu, kita orang belajar pasal benda-benda ni waktu umur 18 tahun lah kata. Diploma 18 tahun. So budak-budak ni sekarang dia belajar waktu umur dia 15 tahun. Form 3. So ni, masa ni kita punya muscle otak dah muscle otak 18 tahun tau. Dia dah besar sikit. Tapi masa 15 tahun ni muscle otak dia kecil lagi. Jadi maksudnya, disebabkan dia punya otak masih kecil, therefore dia kena compensate otak dia kecil ni dengan power. So because yang ni, this bahagi 6 ialah bagi 3 ialah 6. Ni bagi 3 ialah 5. So 6, 5, 1. 6 tolak 5, 1. 1/5 is 20%. Jadi budak ni, power dia kena 120% of budak ni. Pasal budak ni otak dia dah besar. Ni otak dia masih kecil lagi. So dia kena power lagi. So dia ada 20%. So this 20% ni, nama dia coefficient. Ya, jangan tulis. Coefficient. Coefficient ni simbol dia macam ni. Itu simbol coefficient. Kita jangan risau, dalam matematik ni dia ada banyak simbol. Dia ada macam ni, nama dia pi. Macam ni, nama dia meow. Macam ni, nama dia theta. Kalau macam ni, macam tu, nama dia theta terbalik. So, dalam matematik kita jangan risau banyak simbol-simbol ni. Ada simbol lain. Contohnya, ada simbol tu. Ada simbol ni. Ada simbol ni. Ni semua orang panggil algebra. So, kita jangan takut jangan pakai banyak simbol dalam matematik. So, tadi dia ada koefisien 120. Kita simpan dulu this figure dalam simbol ni. Koefisien dia 120%. So, dia belajar benda ni dalam masa 15 hari. Zaman kita orang dulu, kita orang belajar yang ni paling pandai punya budak lah. Macam saya lah, saya ni kira budak pandai tak. Kita belajar the whole thing ni dalam masa, kalau budak pandai tu dalam masa 5 hari lah. Dalam masa 5 hari baru kita belajar semua tadi. So sekarang ni budak ni dah kena belajar dalam masa 1,5 hari. Okay. So kita buka muka surat baru . So tak ada ni. Kita dulu belajar dalam masa 5 hari, tapi budak sekarang kena belajar dalam masa 1.5 hari. So, dia kena buat benda ni dalam masa lebih kurang 4 kali lah. 4 kali 1.5 ni 6. So, lebih kurang 5. Kita bagi chance sikit. So, dia kena 4 kali lagi power daripada kita. Okay. So, ini daripada segi masa. Lepas tu tadi, kita dah tengok. Dia ada koefisien pula. Add another 20% koefisien dia tadi. Pasal otak dia tengah kecil. So, kalau kita tambah 20% pada 4 ni, dia lebih kurang 5 lah. So, budak ni kena 5 kali power. Dah lah dia kena 1.5 hari. Dulu kita 5 hari. Lepas tu dia pula muda. Otak tengah kecil. Masa otak dia masih kecil lagi. Lawan dengan masa otak kita. So, kita tambah lagi. So, net effect dia
dia kena 5 kali lagi power dari kita. Okey. So saya dah buat banyak kali IQ test. So saya punya IQ test ialah 60. Ni IQ score saya. Ni kira pandai lah 60 ni saya punya IQ. So budak ni power dia 5 kali. So 5 kali 60 300. So budak Form 3 yang belajar matematik ni IQ dia 300. Okey. Nampak tak? Budak Form 3 yang belajar matematik ni IQ dia ialah 300. Tadi dia punya proof dia ialah semua kita punya calculation tadi lah. Now 300 bahagi 6 ialah 50. 180 bahagi 6 ialah 30. Okey. So ni kita cerita tadi budak pandai. So kita ambil sikit budak yang above average. So budak above average. So kalau budak pandai ni IQ dia 300. So budak above average ni lebih sikit daripada separuh lah. Separuh daripada 300 ni 150. So lebih sikit dari separuh ialah 180 lah. So that's why tadi kita punya hypothesis tadi ialah budak-budak Form 3 yang buat maths ya, PT3 ni, IQ dia ialah 180. Alright? That's the proof of the hypothesis. Thank you very much for listening.